Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. InsyaAllah saya Suhaili Najimin, YouTube channel Suhaili Najimin. Hari ini saya akan berkongsi tentang bidang akidah. Ini bidang akidah yang bertajuk dosa-dosa besar yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara seperti ini diajar di kita punya sekolah. Jadi ini saya akan kongsikan tentang dosa-dosa besar. Apakah maksud dosa? Dosa adalah balasan buruk kerana melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan suruhan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dosa. Nah, pahala pula ialah pahalanya apa? Pahala ialah perbuatan baik kerana melakukan suruhan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya pahala, balasan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan teruskan kepada perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa besar ini. Sebelum ini saya telah menerangkan dosa besar yang pertama ialah menghina dan menderhaka kepada kedua ibu bapa. Yang kedua, menipu dan berbohong. Menipu berbohong, perempuan pun dosa besar. Mencuri, merompak, itu pun dosa besar. Riba, amalan riba ini setelah jelaskan dengan panjang lebar bagaimana riba ini berlaku dan bagaimana Allah SWT mengharamkan riba. Dan juga seterusnya, dosa besar yang seterusnya adalah memakan harta anak yatim. Sebab ada di kalangan manusia ini memakan harta anak yatim nih, Allahu Akbar. Kemudian seterusnya hari ini saya akan menerangkan tentang dosa besar yang seterusnya adalah lari daripada medan perang. Lari daripada medan perang. Tuan-tuan dan puan, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, maksud perang jihad. Dalam jihad ini Islam, Allah telah mewajibkan jihad dalam perangnya, yaitu peperangan di antara maksud perang jihad ialah peperangan antara orang Islam dan orang kafir bagi mempertahankan kesucian agama Islam. Agama Islam inilah agama yang suci. Kan, jadi apabila ada orang kafir yang di kalangan manusia ini yang hendak membunuh atau merosakkan kesucian agama Islam ini, Allah marah. Apa tidak marah kan? Dunia ini teman-teman perempuan diciptakan Allah sudah membaikinya, mengislahkannya, kata Allah SWT. Islahiha, kami telah mengislahkan, memperbaiki dunia ini. Berapa kali Allah mengislahkannya sebelum diturunkan makhluk-makhluk seperti jin. Allah sudah islahkan, sudah perbaiki bumi ini. Kedatangan makhluk jin ini teman-teman telah merosakkan bumi ini, dan pertumpahan darah berlaku. Kemudian Allah SWT mengislahkannya lagi. Kalau kita lihat banjir besar pada zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh AS, Allah mengislahkannya lagi dengan banjir besar, hancur segala-galanya kan. Kemudian bila lagi Allah akan mengislahkannya, Allahu a'lam bissawab. Mungkin selepas kedatangan Nabi Isa alaihissalam, baru diceritakan nanti akan tanda-tanda kiamat dan perempuan akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini adalah di kalangan manusia yang akan menghancurkan, ia akan membuat kemusnahan, kemungkaran di muka bumi ini. Maka yang tinggal adalah Nabi Isa dan juga pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam. Pada masa itu, pada masa akan datang. Sebab itu ada hadis Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, lari daripada medan perang merupakan satu dosa besar. Hukum berjihad ialah wajib kepada rakyat yang berkeupayaan untuk menyertai jihad. Adanya pemerintah negara Islam diserang oleh negara kufar misalnya, kerana benci dengan Islam itu, maka wajib berjihad. Subhanallah. Maka tuan-tuan dan puan, bagaimanakah sebenarnya dosa besar itu berlaku? Keadaan yang diwajibkan berperang, pertama, agama Islam dihina kan. Yang kedua, kesucian agama Islam itu dicabul. Yang ketiga, pemimpin mengisytiharkan perang. Itulah keadaan. Tapi zaman sekarang ini Allahu a'lam bishawab lah. Kemudian kita belajar ilmu tentang agama Islam, dosa besar ini. Yang kedua adalah akibat lari meninggalkan medan perang. Dipandang hina oleh masyarakat. Mana-mana askar-askar
yang lari daripada medan perang, biasanya masyarakat akan pandang hina lah. Yang kedua, umat Islam akan ditindas. Kalau kekalahan lah, bila berlaku kekalahan, maknanya umat Islam tetap akan ditindas di muka bumi ini. Yang ketiga, merendahkan martabat agama Islam dan juga umat Islam. Allahu Akbar. Teman-teman, kita melihat pada zaman sekarang ini beberapa negara yang mana umat Islamnya ditindas. Seperti rakyat Palestina, bukan saja perlu dibantu dari segala sudut, malah negaranya juga perlu dipertahankan oleh kaum muslimin. Subhanallah. Jadi teman-teman, apa yang Allah Subhanahu wa taala mahukan sebenarnya di muka bumi ini supaya dia ditadbir dengan baik, kan, tidak ada peperangan. Kita mau Allah mau supaya kita ini hidup dalam keadaan aman dan damai, bertanggung jawab, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Allah mau yang terbaik. Allah mau supaya semua manusia ini amanah. Allah mau supaya semua manusia ini sentiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala dapat pahala, kan. Ini tuan-tuan, ada yang hendak mendapatkan dosa. Bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Dan manusia ini adalah salah satu makhluk Allah daripada ribuan makhluk ataupun jutaan makhluk yang Allah ciptakan. Kan? Apakah makhluk yang lain? Kita berada dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan alam-alam lain. Alam bumi, alam tumbuhan. Dan kita berada dalam berhidup bersama dengan tumbuhan. Manusia, kan? Teman-teman, juga ada alam jin. Kan? Apa lagi? Alam hewan. Ada pokok dan hewan tidak dapat bercakap. Boleh. Pokok dengan pokok mungkin boleh bercakap. Manusia dengan manusia boleh bercakap menggunakan pelbagai bahasa. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga beritahu bahwa semua makhluk ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam keadaan rela ataupun terpaksa, dalam Al-Quran. Subhanallah. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala mahu supaya kita hidup dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahu supaya semua manusia ini kalau boleh aman dan damai tanpa ada peperangan. Dan mereka yang mahukan supaya manusia ini hancur sebenarnya adalah daripada iblis. Iblis ini musuh kepada manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengarahkan supaya semua makhluk tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, maka iblis menolaknya. Semua makhluk tunduk dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa itu diceritakan dalam Al-Quran dan juga kitab-kitab lama diceritakan tentang perkara ini. Yang mana iblis, tuan-tuan, tidak mengikut arahan Allah Subhanahu wa taala. Katanya, saya tidak mau tunduk kepada Nabi Adam. Kenapa? Allah berkata, kenapa wahai iblis? Kau ni lama sudah beribadah, kan? Kau ni pangkat kau tinggi sudah ni daripada malaikat. Kenapa kau tidak mau? Kenapa tak nak? Itulah, kenapa tak nak patuh pada arahan saya? Kata Allah SWT. Sebab Nabi Adam ini diciptakan daripada tin, tanah. Masalah tanah disebut lagi tentang lumpur, diulang-ulang lagi tentang kabur. Tentang lumpur lah, lumpur hitam lah, kan? Manakala saya diciptakan daripada api. Khalaqtahu min tin wa khalaqtu minan nar. Subhanallah. Kan berapa egonya iblis kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun tarik. Dia punya iblis punya kecantikan, maka dia adalah makhluk yang paling bodoh. Dan Allah arahkan iblis supaya turun ke bumi. Subhanallah. Dan bila dia turun ke bumi, bila iblis turun ke bumi, tuan-tuan dan puan, Allah SWT dia bersiul gembira. Dan maka syaitan pun masih lagi di atas, masih lagi. Kemudian syaitan pun menggoda Nabi Adam dan istrinya untuk turun ke bumi dengan masuk ke dalam mulut ular. Ular dulu cantik, tuan-tuan, tapi Allah telah beri satu hukuman kepada ular dengan menarik kakinya, menarik sayapnya dan kecantikannya di syurga. Allah Akbar.
Jadi saya rasa itu saja untuk permasalahan kita tentang dosa besar